Setiap isi rumah bakal terima 4 topeng muka percuma. ...166 pesakit sembuh sepenuhnya atasi kes baru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 8 April bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Seperti biasa, kita mulakan dengan perkembangan terbaru COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 166 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ini bermakna bilangan kes yang discharge hari ini sahaja melebihi bilangan kes baharu yang dilaporkan, iaitu 156 kes. Sementara 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian di negara ini adalah 65 kes. Kes kematian ke-64 dan 65 masing-masing merupakan wanita tempatan berumur 58 tahun dan lelaki warga negara Pakistan berumur 69 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan, wanita berkenaan yang merupakan kes 2903 mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 30 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia pada pukul 3.20 petang semalam. 1906 merupakan lelaki warga negara Pakistan berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 8 April 2020 jam 9.30 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Secara keseluruhannya, setakat pukul 12.30 hari tadi, 1,487 kes, iaitu 36.1% daripada keseluruhan 4,119 kes telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Sehingga kini, 76 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 45 kes daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, subkluster COVID-19 dikesan di Rembau Negeri Sembilan yang dikaitkan dengan perhimpunan di Sri Petaling. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, ia membabitkan kaki tangan sebuah sekolah dan kemudiannya beberapa lokaliti di dalam daerah tersebut iaitu di Pedas, Pilin, Kundur dan Batu Hampar. Sehingga 8 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 27 orang yang telah dikenal pasti positif COVID-19, termasuk 2 kes yang dirawat di unit rawatan rapi. Kluster ini mula dikesan apabila keputusan ujian COVID-19 adalah positif bagi beberapa guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas. Penularan ini dipercayai berpunca daripada satu mesyuarat yang diadakan di sekolah berkenaan di mana ianya telah dihadiri oleh kes indeks iaitu kes ke-448 yang merupakan salah seorang peserta perhimpunan di Sri Petaling. Siasatan juga mendapati terdapat aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah saudara untuk melawat ahli keluarga yang tidak sihat semasa tempoh PKP. Sementara itu, tiada seorang pun kaki tangan kesihatan yang sedang berkhidmat di unit rawatan rapi ICU dan ward yang menerima kes COVID-19 dijangkiti virus itu. Datuk Dr. Nur Hisham menegaskan sebaliknya kes positif COVID-19 dalam kalangan petugas adalah berpunca daripada kontak rapat, sejarah perjalanan ke luar negara dan menghadiri majlis keramaian. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan sebanyak 80% kes adalah melibatkan kes jangkitan di luar fasiliti kesihatan. Manakala selebihnya adalah berpunca daripada pesakit yang tidak memaklumkan kepada petugas kesihatan bahawa mereka mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19 menyebabkan petugas tidak memakai alat pelindung diri PPE ketika merawat pesakit itu.
Dan apabila kita lihat pada barisan hadapan Kementerian Kesihatan yang dijangkiti, ada seramai 181 orang dengan 2 kematian. Dan 2 kematian ada sejarah perjalanan ke negara Turki dan juga Indonesia. Dan tidak berkaitan dengan jangkitan dan masa-masa bekerja. Dan daripada jumlah 181, 67% iaitu 122 dijangkiti di luar kawasan hospital. Seperti mereka menghadiri contohnya majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan mereka datang ke hospital, ada yang menjangkiti rakan-rakan mereka dan sebagainya. Sehubungan itu, beliau menasihatkan pesakit dan petugas kesihatan yang punya hubung kait rapat dengan golongan yang berisiko tinggi supaya memaklumkannya kepada Kementerian Kesihatan dan Pengurusan Hospital. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham berkata 2,000 petugas kesihatan sudah menjalani saringan secara berkala bagi memastikan tiada jangkitan itu dalam kalangan petugas. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, kerajaan akan mengagihkan segera secara percuma topeng muka kepada setiap isi rumah. Untuk makluman semua, setiap isi rumah hanya akan menerima 4 keping topeng muka. Dan perlu diingatkan, seperti yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan, hanya mereka yang bergejala sahaja perlu memakai topeng muka. 24.62 juta topeng muka sedang dalam proses pengedaran oleh angkat APM yang diedarkan ke pusat ataupun MKN negeri-negeri, dan yang seterusnya akan diedarkan ke daerah-daerah melalui pusat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Daripada jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, topeng muka tersebut akan diagihkan rumah ke rumah melalui petugas barisan hadapan di daerah-daerah. Bagi Sabah dan Sarawak, topeng muka ke Sabah, Sarawak dan Labuan akan dihantar oleh TUDM, penerbangan khas TUDM pada hari Jumaat ini. Tambah beliau lagi, pengagihan di peringkat daerah akan diselaraskan oleh barisan hadapan dari rumah ke rumah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan bahawa topeng muka yang diagihkan ini bukan semuanya adalah hasil sumbangan, kerana ada sebahagian daripadanya dibeli oleh kerajaan untuk kebajikan rakyat. Tidak timbul soal caj tambahan dikenakan ke atas rakyat Malaysia yang dikuarantin di hotel. Menyentuh tentang isu pusat kuarantin bertaraf 4 dan 5 bintang yang masih ditimbulkan, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan kadar RM150 sehari ditanggung sepenuhnya kerajaan, termasuk bilik penginapan dan makan minum 3 kali sehari. Yang kononnya keluar berita semalam bahawa tidak ada kesepakatan ataupun persetujuan di antara pengusaha hotel dengan pihak NADMA ataupun Kementerian Pelancongan mengenai rate yang ditetapkan 150 tersebut, yang mungkin menyebabkan kebimbangan daripada family mereka yang dikuarantin tersebut, takut mereka kena bayar lebihan daripada 150 tersebut. Sebenarnya berita itu tidak benar sama sekali. Setakat semalam, sebanyak 127 pusat kuarantin termasuk 12 buah hotel telah beroperasi. Jumlah individu yang dikuarantin pula seramai 8,153 orang. Sementara itu, kerajaan sedang mendapatkan jumlah sebenar rakyat Malaysia di Singapura yang ingin pulang ke tanah air. Ia bagi membolehkan persiapan awal dibuat, termasuk menyediakan kemudahan terbaik untuk setiap rakyat negara ini yang ditempatkan di pusat kuarantin serta mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan kes import. Mungkin tidak boleh balik serentak 5,000 atau 10,000 satu hari, yang akan menyukarkan kita dari segi saringan di tempat kita dan sebagainya. Jadi kita pun minta kepada Kementerian Kesihatan, mana yang balik mesti dibuat swab test juga. Bila sampai ke Johor, mesti dibuat swab test untuk kita pastikan mereka benar-benar bersih dan tidak ada jangkitan COVID-19 ini.
Datuk Seri Ismail bagaimanapun menasihatkan rakyat Malaysia di Singapura terus kekal berada di republik itu. Setiap tabung yang diwujudkan untuk mengumpul dana bagi membantu kerajaan mendepani pandemik COVID-19 perlu didaftarkan dengan Kementerian Keuangan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dibuat bagi membolehkan para penyumbang mendapat manfaat pengecualian cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ramai rakyat Malaysia yang prihatin kepada mereka yang memerlukan bantuan, termasuk memberi juga sumbangan berupa topeng muka dan berbagai-bagai lagi, termasuk PPE dan sebagainya. Dan oleh itu banyak tabung-tabung telah pun diwujudkan. Kita berterima kasih kerana ramai yang terlibat mewujudkan tabung-tabung seperti ini bagi membantu. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan tabung rasmi COVID-19 yang ditubuhkan kerajaan telah menerima sumbangan wang tunai sebanyak 22.66 juta ringgit. Daripada jumlah itu, Yayasan Kebajikan Negara YKN telah menerima 5.68 juta ringgit bagi fasa pertama untuk pembelian bantuan keperluan harian kepada penduduk yang terjejas akibat COVID-19 khususnya di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Bagi fasa kedua, 9.06 juta ringgit akan disalur kepada Kementerian Wanita dan Keluarga dan YKN bagi meningkatkan kemampuan pengagihan bantuan. Sementara itu, 807 ops sanitasi awam di 86 zon termasuk 21 zon merah dan 18 zon jingga telah dilaksanakan sejak 30 Mac lalu. Operasi dijalankan di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebanyak 141 operasi sanitasi dilakukan meliputi 54 zon di 12 negeri. Sebanyak 10 projek perumahan rakyat ataupun PPR yang melibatkan 12,459 unit rumah telah pun dinyah cemar dan sebanyak 14 PPR di dalam proses nyah cemar yang melibatkan 19,342 rumah. Kawasan yang turut dinyah kuman termasuk 621 bangunan kerajaan dan 370 tempat awam. Pada masa sama, Datuk Seri Ismail menjelaskan yang setakat semalam, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengadakan sebanyak 758 sekatan jalan raya di seluruh negara, termasuk melakukan pemeriksaan ke atas 441,893 kenderaan. Selain itu, sebanyak 35,263 pemeriksaan mengejut turut dilakukan di seluruh negara melibatkan 5,580 premis diperiksa pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 454 individu di sekatan jalan raya dan rondaan PDRM kerana melanggar PKP. Jumlah yang ditangkap semalam meningkat berbanding dengan 403 tangkapan sebelumnya, iaitu peningkatan kepada 13%. Kita dimaklumkan oleh PDRM bahawa PDRM tidak lagi berkompromi sedikit pun dengan sesiapa yang engkar kepada perintah yang dikeluarkan. Jadi tindakan lebih tegas telah dilaksanakan oleh PDRM bagi memastikan tiada pelanggaran perintah akan berlaku. Jadi saya harap rakyat kita patuhlah kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana jika tidak, mereka akan dikenakan tindakan oleh pihak polis dan sebagainya. Daripada 454 individu yang ditahan semalam, jumlah yang direman ialah 380 orang dan 74 orang dijamin serta 630 lagi dituduh di mahkamah. Menjadikan jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac hingga semalam sebanyak 6,905 individu. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan perkara itu pada sidang media harian beliau di Putrajaya.
Sementara itu, 97% penghuni bangunan Selangor Mansion dan Malayan Mansion di Jalan Masjid India yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD adalah warga asing. Mengulas isu yang timbul berhubung penyaluran makanan kepada penghuni terbabit, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan kebajikan mereka adalah di bawah tanggungjawab pihak kedutaan masing-masing. Jadi kita juga memaklumkan kepada pejabat kedutaan mereka supaya mengambil tanggungjawab ini bagi membantu rakyat mereka yang berada di dua premis tersebut. Kita dimaklumkan tadi di dalam mesyuarat kabinet bahawa Kementerian Luar telah pun memaklumkan kepada kedutaan-kedutaan asing tersebut supaya mengambil tanggungjawab dari segi kebajikan rakyat mereka. Menurut beliau, kerajaan juga memberi pilihan kepada kumpulan warga asing itu untuk membeli keperluan harian melalui pusat operasi yang diwujudkan. Sanggup meloloskan diri melalui pelongsor sampah. Itu antara cubaan yang dilakukan penghuni Selangor Mansion. Fizawati Zainal turun ke lokasi bagi meninjau PKPD di sana yang masuk hari kedua. Suasana sekitar Jalan Masjid India yang menempatkan Malayan Mansion dan Selangor Mansion terkawal dengan sebahagian besar penghuni memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa. Namun, ketika kami sampai ke lokasi, kelihatan pihak ATM sedang menambah pemasangan dawai berduri yang dipasang secara bertingkat ke sekeliling bangunan. Ini kerana kami difahamkan terdapat penghuni cuba menyelinap keluar daripada bangunan tersebut. Selangor Mansion dan juga Malayan Mansion diletakkan di bawah PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang keempat di Malaysia, melibatkan 365 kediaman, kurang lebih 5 hingga 6,000 penghuni. Dan seperti yang anda saksikan juga di belakang saya ini, telah dipasang pagar berduri yang bertujuan untuk menyekat penghuni dari bangunan ini, iaitu bangunan di belakang saya ini ialah Selangor Mansion, daripada keluar daripada kediaman masing-masing ataupun mereka dari luar untuk masuk dengan mudah. Pagi tadi terdapat cubaan untuk keluar daripada penghuni blok Selangor Mansion ini dengan menggunakan lorong sampah. Seperti yang dapat anda saksikan di belakang saya, penghuni itu cuba untuk keluar dari tingkat 4 Selangor Mansion ini dan kemudian terjun ke dalam bekas ataupun tong sampah ini, namun disedari oleh petugas yang bertugas bagi alam flora lalu membuat laporan kepada pihak yang bertugas iaitu ATM, PDRM dan juga APM. Biarpun dikenakan PKPD, penghuni di kedua-dua blok itu masih boleh membeli dan mendapatkan makanan serta keperluan lain menggunakan khidmat penghantaran. Namun prosedur penghantaran hanya dibenarkan sehingga ke kemah kawalan. Malayan Mansion dan Selangor Mansion diletakkan di bawah PKPD bermula semalam apabila terdapat 15 individu di lokasi berkenaan yang dikesan positif COVID-19. Fizawati Zainal, RTM. Sehingga ke hari ini, Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kekal sebagai negeri yang mencatat kes tertinggi untuk COVID-19. Masing-masing mencatat 1,078 kes dan 685 kes berikut bilangan kes COVID-19 mengikut negeri.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin dari timur laut. Namun demikian, tiupan angin ini beralih kepada tiupan angin pelbagai hala ke semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak dengan kelajuan yang agak perlahan iaitu antara 10 hingga 20 km sejam. Namun begitu, tiada sebarang amaran terperingkat angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh jabatan buat ketika ini dan keadaan perairan adalah stabil. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan hujan terkumpul selama 12 jam. Pada ketika ini dapat diperhatikan hujan berserta ribut peti yang sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian pantai barat Sabah dan juga Limbang serta Bintulu Sarawak ini masih lagi berterusan sepanjang tempoh peralihan monsun yang sedang berlaku dan dijangkakan akan berakhir menjelang Jun 2020. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gambar radar untuk semenanjung Malaysia. Dapat dilihat untuk malam ini ribut peti yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perak dan juga selatan negeri Johor ini dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala hujan yang sedang berlaku di sekitar Pulau Langkawi ini diramalkan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Begitu juga dengan negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman Sabah dan juga di bahagian Limbang Sarawak dan dijangkakan akan berakhir menjelang lewat malam nanti. Seterusnya pada pagi esok melalui ramalan kami di modul-modul mereka di jabatan kami mendapati keadaan cuaca pada pagi esok di seluruh negara dijangkakan adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap sekitar jam 10.30 pagi. Sebarang maklumat cuaca untuk tontonan para penonton anda boleh layari di laman sesawang kami di www.mbit.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya, Farhalul. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Sebanyak 11 juta ringgit diperuntukkan untuk bantuan kepada masyarakat orang asli yang berada di luar bandar. 5 juta ringgit diagih pada fasa pertama pada 26 Mac hingga hari ini dan 6 juta ringgit bagi fasa kedua akan diagihkan pada 10 April. Kementerian Pembangunan Luar Bandar menzahirkan ucapan terima kasih kepada pejabat Perdana Menteri yang meluluskan peruntukan ini melalui Kementerian Kewangan. Dari segi fasa pertama, kita telah membelanjakan sebanyak 5 juta ringgit di mana peruntukan tersebut adalah peruntukan dalaman. Dan sekarang pihak kerajaan sebagaimana saya akan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan melalui Kementerian Kewangan sebanyak 11 juta untuk fasa kedua, iaitu kepada seramai 55,000 ketua isi rumah. Sebelum ni kita bagi 49,670 orang ketua isi rumah. Kenapa ia bertambah? Kerana kembalinya semula orang asli yang kita anggap mereka merayau ini, dan setengah dalam isi rumah tu ada di kalangan 3 keluarga. Memandangkan kawasan orang asli bukan kawasan yang mudah, pemberian bantuan dilakukan dengan menggunakan beberapa buah lori dan kenderaan pacuan 4 roda. Bantuan yang diberi merupakan bantuan makanan bernilai RM100 dan dibekalkan juga cecair pencuci tangan, sabun antiseptik serta penutup muka bagi menjaga kebersihan daripada jangkitan COVID-19.
Dalam tempoh PKP, nasib golongan memerlukan terutama warga emas dan orang kurang upaya OKU terus mendapat perhatian. Di Labuan, kira-kira 1,600 bantuan kit makanan asas disampaikan kepada golongan memerlukan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat selaku penyelaras utama bantuan. Penyaluran bantuan yang menyasarkan golongan B40 itu melibatkan kerjasama beberapa agensi berkaitan. Maki sangat berterima kasihlah mendapat bantuan daripada kebajikan dan seluruh daripada yang memberi Maki yang sekarang ni yang susah sangat juga lah. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang mudah lagi kita nyaman, makmur dan sihat daripada penyakit sekarang ini. Terima kasih kepada menteri kita yang banyak menyuruhkan membantu rakyat-rakyat seluruh Malaysia, ya Allah. Saya terima kasih banyak atas kedatangan GCM kepada bagi kami pertolongan kebantuan terhadap kami. Jadi saya rasa sebanyak-banyak terima kasih atas. Saya amat berterima kasih kerana memberikan sumbangan. Saya ucapkan terima kasih. Dalam memastikan golongan berkenaan tidak terputus bekalan makanan sepanjang tempoh PKP ini, Kementerian Kewangan akan memberi pertukaran untuk bantuan kit makanan bagi memastikan kelangsungan bekalan dapat disalur. Kerajaan Negeri Pahang tidak terlibat dengan pengumpulan dana bagi wabak COVID-19 selain daripada tabung COVID-19 negeri yang diuruskan Perbendaharaan Negeri Pahang. Ini kerana pihak kerajaan negeri dimaklumkan terdapat beberapa pihak yang ingin mengutip derma COVID-19 namun tidak diketahui kesahihannya. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak turut mengingatkan orang ramai agar memastikan terlebih dahulu kesahihan tabung tersebut jika ada pihak yang cuba mengumpul dana menggunakan nama Kerajaan Negeri Pahang. Kalau ada pihak nak mengumpul dana bagi pihak kepentingan Kerajaan Negeri Pahang, nombor satu, Kerajaan Pahang tak terlibat. Memang ada isu, ada beberapa pihak ingin mengumpul derma. Tetapi kita menasihati orang ramai memeriksa dengan betul. Walau bagaimanapun, lebih selamat boleh saja melalui tabung COVID negeri ataupun federal. Orang ramai yang ingin menderma boleh merujuk garis panduan yang ditentukan Majlis Keselamatan Negara MKN atau merujuk sendiri kepada kerajaan negeri. Beliau melawat stesen kuarantin Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Bukit Tinggi, Bentong. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi sekatan PKP dengan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. 143 pelajar dan 5 guru sebuah ma'had tahfiz di Perak Tengah dikuarantin selama 14 hari. Jabatan Kesihatan Perak dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua mereka merupakan kontak rapat kepada satu kes membabitkan Jemaah Tabligh Seri Petaling yang dikesan positif jangkitan COVID-19 pada 6 April lalu. Mereka dikuarantin di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan Ipoh. Pelajar-pelajar terbabit kini berada dalam keadaan sihat dan menjalani proses isolasi bagi tujuan pengawasan. Rakyat Malaysia yang saya hormati, sudah 3 minggu kita menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sepanjang tempoh ini, saya faham bahawa ada segelintir rakyat Malaysia yang bimbang dengan bekalan makanan di negara kita ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengambil pelbagai langkah proaktif bagi memastikan status bekalan makanan termasuk beras, daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan berada di tahap yang stabil dan mencukupi. Kementerian saya dan beberapa kementerian lain sentiasa bekerjasama bagi memastikan perkhidmatan logistik, premis dan kilang yang menyokong rantaian makanan
juga dibenarkan terus beroperasi seperti sedia kala sepanjang tempoh PKP. Selain itu, saya menyeru kepada para petani, nelayan dan peternak supaya terus menjalankan dan mempertingkatkan aktiviti masing-masing kerana anda terlibat dalam perkhidmatan yang perlu atau essential services. Namun, saya berharap agar anda akan mengambil semua langkah untuk menjaga kesihatan anda setiap masa. Sememangnya, semua usaha-usaha dan langkah-langkah yang kita ambil ini adalah untuk memastikan kelangsungan ekosistem rantaian makanan terjamin, serta makanan sampai pada pengguna dalam tempoh masa segera dan dalam keadaan segar dan teratur. Sebagaimana yang anda sedia maklum, Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri telah melaksanakan satu inisiatif konsep jualan dan pengedaran pasar segar terkawal PST yang telah mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 April 2020. Setakat ini, 97 pasar segar terkawal ini di seluruh negara telah diwujudkan dengan mengikut standard operating procedure yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjaga penularan wabak COVID-19. Selain itu, pihak kementerian juga menggalakkan inisiatif pengedaran bekalan makanan di sepanjang tempoh PKP ini seperti konsep jualan dalam talian atau secara online melalui portal Agrobazar online dan juga secara fizikal melalui rangkaian outlet-outlet pemasaran terpilih. Saya menyuruh ramai lagi peniaga-peniaga mengambil langkah inovatif seperti ini bagi memastikan penyaluran bekalan di Malaysia bertambah lancar. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak membuat pembelian panik atau menyimpan stok bahan makanan secara berlebihan. Jangan bimbang dan jangan khawatir. Kementerian saya akan terus memantau dan bekerjasama dengan pihak pengeluar, pengedar serta kementerian dan agensi kerajaan yang lain bagi memastikan bekalan makanan terus berada di tahap yang stabil dan terkawal sepanjang tempoh PKP. Kepada para peternak, petani dan nelayan, pihak kementerian mengambil maklum segala kesulitan yang dihadapi dalam tempoh ini dan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Saya yakin dan percaya akan kecekalan rakyat Malaysia dalam berhadapan dengan cabaran sepanjang tempoh PKP ini. Terus duduk di rumah, stay at home dan stay safe. Pengenalan geran khas menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat mampu mempertingkat keupayaan usahawan kecil daripada pelbagai sektor. Selain geran, subsidi upah juga mampu mengurangkan beban kewangan usahawan selain mengekalkan pekerja sedia ada dan berpengalaman. Namun, adakah jumlah geran khas RM3,000 itu mencukupi untuk memastikan peniaga kecil mampu bertahan sehingga tamatnya konflik impak wabak COVID-19? Kamal Firmansyah mendapatkan maklum balas daripada penganalisis ekonomi. Baik Dr. Wan Farisan, permulaan sekali. Apa reaksi doktor berkenaan dengan pengumuman pakej rangsangan ekonomi prihatin tambahan? Adakah ia mampu membantu golongan usahawan kita, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS? Saya amat mengalalukan langkah tambahan pakej rangsangan ekonomi rakyat prihatin yang berjumlah RM10 bilion ringgit. Saya yakin pakej ini dapat membantu ekonomi, terutamanya ekonomi perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan pertama, membantu mengukuhkan aliran tunai kewangan dan kedua, meningkatkan akses kemudahan kepada perusahaan PKS. Dengan langkah ini, saya yakin PKS dapat mengharungi serta meneruskan kelangsungan perniagaan mereka di dalam era cabaran ekonomi semasa. Baik, Doktor. Baik, pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini pastinya akan merubah lanskap perniagaan kita dan semestinya pihak PKS perlulah mencari cara iaitu menjual barangan atau produk
secara dalam talian. Persoalannya, adakah peniaga kita ini sudah bersedia mempunyai kemudahan tersebut dan platform apakah yang mereka boleh gunakan untuk menjual produk dan juga barangan mereka? Peniaga mikro disaran untuk memasarkan produk mereka atas talian. Ini adalah kerana ianya lebih mudah, murah dan lebih berkesan. Dan ia menyediakan akses yang lebih luas kepada pelanggan tanpa melibatkan sebarang kos yang tinggi. Saya yakin ramai peniaga mikro yang mempunyai kemahiran tinggi dalam menggunakan kemudahan atas talian. Tapi bagi mereka yang kurang kemahiran, kerajaan akan membantu melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKAM dan juga Perbanan Digital Ekonomi Malaysia. Antara platform yang mereka boleh gunakan adalah pertama, dengan membangunkan lawan sesawan mereka sendiri dan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Ini semua akan dapat meningkatkan nilai jualan tahunan mereka dan menjadikan mereka lebih berdaya tahan. Doktor, dengan segala pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan sebelum ini dan juga yang terkini, bagaimana pakej ini mampu menampan cabaran global khususnya disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 dan bagaimana ia mampu memangkin semula pertumbuhan ekonomi negara untuk jangka masa yang panjang. Kerajaan sedar PKS merupakan tunjang kepada ekonomi negara dengan menyumbangkan hampir 40% kepada KDNK serta 66% kepada guna tenaga. Dan langkah yang diumumkan oleh kerajaan ini diharap dapat mengurangkan sebersedikit beban ekonomi akibat daripada kesan penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, pihak PKS tidak boleh hanya berharap kepada bantuan kewangan kerajaan. Mereka perlulah mengambil usaha sendiri untuk meningkatkan ilmu perniagaan mereka, meluaskan jaringan perniagaan mereka serta meningkatkan kolaborasi antara PKS serta dengan pihak peniaga yang lebih besar. Ini semua akan menyediakan mereka untuk mengambil peluang selepas tamatnya kesan COVID dan juga PKP. Itu satu pandangan yang wajar sekali. Baik, terima kasih Dr. Wan Farisan kerana bersama dengan kami dan memberikan pandangan mengenai dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin tambahan yang baru saja diumumkan. Terima kasih Dr. Wan Farisan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS pula perlu beralih kepada platform alternatif untuk menjalankan perniagaan dalam tempoh mencabar ketika ini. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Abdul Halim Hussein berkata, ini termasuk memasarkan produk secara dalam talian dan menggunakan perkhidmatan pos atau kurier bagi penghantaran. Jelas beliau, penggunaan pos dan kurier mencatat peningkatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP terutama melibatkan industri makanan dan percetakan. Walau bagaimanapun, oleh kerana fasiliti yang kita ada di kalangan PKS ini, mereka tidak kurang mahir menggunakan internet, terutamanya dari tujuan marketing dan juga jualan, maka kita telah merancang untuk mengadakan lebih latihan-latihan yang berkaitan dengan pemasaran internet melalui kerjasama dengan ISCAN, kerjasama dengan MDEC dan kerjasama dengan MARA. Jadi ini akan bagi memastikan dana dan aliran tunai syarikat mencukupi untuk tempoh akan datang, ahli DPMM turut membuat permohonan pembiayaan kepada institusi perbankan tempatan. Secara keseluruhan, pakej prihatin tambahan itu mampu memastikan daya tahan PKS dan melindungi pekerjaan menerusi inisiatif termasuk pengurangan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25%. PKS yang terlibat daripada kategori kecil dan sederhana ada lebih kurang 200,000 PKS dan mereka ini menggaji lebih kurang 10 ke 100 orang pekerja asing pada satu masa dan
pengurangan levy ini adalah amat membantu bagi mengurangkan beban yang kewangan yang PKS hadapi sekarang ini. Tambah beliau, jika tempoh PKP dilanjutkan, peruntukan bagi PKS mungkin perlu ditambah memandangkan sejumlah besar perusahaan yang akan terkesan ialah sektor terbabit. Baiklah, untuk impak COVID-19 kepada arena sukan negara, kita ikuti perkembangannya bersama. Bersama dengan Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Azhan Syafriman Hanif, Ketua Pegawai Eksekutif Baharu Rita Antarabangsa Sepang SIC. Festival Super GT Malaysia Julai ini ditunda berikutan pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina Marikan petang semalam berkesempatan mengadakan pertemuan secara maya menerusi persidangan video dengan atlet Olimpik dan Paralimpik serta jurulatih kebangsaan. Perkara tersebut dan video berkaitan itu turut dimaknai menerusi laman Twitter beliau. Menurutnya, beliau sangat bangga dengan atlet dan jurulatih terlibat kerana tetap bersemangat walaupun dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini yang menghadkan mereka untuk melakukan latihan seperti biasa semasa menghadapi pandemik COVID-19. Antara atlet dan jurulatih yang terlibat dalam sidang video ini adalah jaguh berpasukan negara Azizul Hasni Awang mengarah ke jurulatihan BAM Wong Jun Han, atlet terjun Nur Dabita Sabri, Ratu Gimnastik Farah N. Abdul Hadi, atlet Karate Do S. Prem Kumar, atlet olahraga para Muhammad Ziad Zulkifli serta jurulatih olahraga para Jagannathan Ramasamy. Persatuan Rugby Terengganu PRNT terpanggil untuk bersama-sama membantu dalam memudahkan anggota keselamatan menjalankan tugas ketika operasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk itu, mereka telah mendirikan tempat berteduh kepada anggota keselamatan yang bertugas terutamanya di kawasan Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Presiden PRNT Amir Amri Muhammad berkata, walaupun sumbangan itu kecil iaitu kanopi dan beberapa kemudahan asas lain, namun ia sedikit sebanyak dapat memberi kemudahan kepada petugas keselamatan terlibat. Akan cuba sedaya upaya membantu menyediakan kemudahan ini bergantung kepada permintaan daripada pihak PJLM dan juga ATM. Kemudahan ini kita akan kekalkan di situ sehingga berakhir perintah PKP ini ditamatkan. Salah satu tempat ialah pintu keluar tol Kuala Temelong yang terpencil dari Bandaraya Kuala Terengganu dan menghubungkan beberapa kawasan sekitar. Beliau yang dihubungi RTM berkata PRNT turut bersama Kesatuan Rugby Malaysia KRM melancarkan tabung sumbangan COVID-19 peringkat negeri Terengganu. Rita Antarabangsa Sepang ASC hari ini mengalu-alukan kedatangan Ketua Pegawai Eksekutif baru bagi menggantikan Dato' Ahmad Razlan Razali yang menambahkan tempoh perkhidmatan selepas lebih 11 tahun menerajui badan pemotoran utama negara itu. Dalam kenyataan yang dikeluarkan SIC, Ketua Pegawai Eksekutif baharu Azhan Syafriman Hanif bukanlah asing dalam pemotoran kerana kelibatnya sering kelihatan dalam mana-mana acara melibatkan SIC maupun pemotoran. Berlatar belakang bidang kejuruteraan mekanikal, Syafriman telah menjadi sebahagian dari Petronas lebih 13 tahun. Beliau sebelum ini memegang jawatan sebagai Ketua Perikatan Strategik Jabatan Penjenamaan Petronas. Selama sedekad, beliau memfokuskan platform pemotoran secara tidak langsung, berpengalaman dalam penlancaraan pemotoran dan kerjasama strategik dengan pengeluar, melibatkan diri dalam pembangunan bakat 2 roda dan 4 roda serta meningkatkan jenama melalui penlancaraan pemotoran dalam Formula 1, MotoGP dan Capri. Dalam perkembangan lain, perlombaan kereta Festival Super GT Malaysia yang sepatutnya diadakan pada Julai ini akhirnya ditunda. Ia susulan peningkatan kebimbangan global terhadap pandemik COVID-19 selain keperluan tindakan untuk mencegah virus itu daripada merebak.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan, penundaan itu turut memberi kesan kepada perlumbaan pusingan kelima siri Autobike Super GT 2020. Menurut penganjur, tarikh asal 16 hingga 19 Julai akan ditunda ke satu tarikh baru yang akan dimaklumkan kemudian. Festival Super GT Malaysia 2020 yang sepatutnya kembali selepas 6 tahun menyepi terpaksa ditunda bagi memastikan keselamatan semua pihak termasuk peminat. Pihak penganjur juga dalam pada itu memaklumkan peminat yang telah membeli tiket masih boleh menggunakannya sehingga perlumbaan pada tarikh baharu dapat dilaksanakan. Kehebatan legenda bola sepak negara Zainal Abidin Hassan yang menjaringkan 78 gol ketika menyerang jersey kebangsaan mendapat pengiktirafan. Ini selepas laman Twitter Globe Soccer Award menyerahkan antara 10 pemain yang telah menjaringkan paling banyak gol sepanjang zaman bagi peringkat antarabangsa. Anugerah Bola Sepak Globe yang kini berusia 11 tahun meraihkan pencapaian tahunan pemain, pengurus, pengarah kelab dan ejen. Menerusi catatan terkini Twitternya, pengendali Melaka United tersebut berada di kedudukan ke-6 bersama-sama Hussein Said dari Iraq yang turut menjaringkan 78 gol. Pemain Iran Ali Dai kekal penyerta banyak dengan 109 gol sejak 2006. Namun, penyerang berbisa Portugal Cristiano Ronaldo semakin menghampiri pencapaian tersebut dengan 99 gol. Turut tersenarai legenda bola sepak Hungary Ferenc Puskás dengan 84 gol dan raja bola sepak Brazil Pelé yang menjaringkan 77 gol antarabangsa. Sekian berjaskan kembali bersama dengan penyampai Falti dan juga Atika. Pandemik COVID-19 boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Kali ini melibatkan pelakon Puteri Aisyah yang telah disahkan positif COVID-19. Dan difahamkan Puteri Aisyah baru saja pulang dari Scotland selepas menjalani penggambaran drama bersiri di sana. Perkara itu disahkan pengurusnya Iman Tang menerusi laman sosial medianya semalam. Menurut Iman, Puteri tidak menunjukkan sebarang gejala dijangkiti COVID-19 memandangkan dia seorang yang aktif dan berdisiplin. Kini Aisyah sedang menunggu panggilan daripada Kementerian Kesihatan untuk ditempatkan di salah sebuah hospital bagi menjalani rawatan. Turut disahkan positif wabak itu juga pengarah drama tersebut dan beberapa orang kru produksi drama bersiri yang dijadualkan bersiaran di RTM nanti. Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air atau YCAT baru-baru ini telah menghulurkan bantuan COVID-19 kepada 20 keluarga artis yang terkesan. Antara artis-artis yang menerima sumbangan adalah Hamid Kurka, Papa Rawi, Mak Jah, Kogilarani, Bala Krishnan, Alfred Ho, Lim Kok Tak, Goh Cheng Hock dan beberapa lagi. Sumbangan ini adalah daripada dana yang diperolehi kerajaan sejak penubuhannya pada tahun 2012. Dana tersebut selain digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti seni, ia juga bertujuan membantu kebajikan artis-artis tanah air tanpa mengira kaum. Sumbangan berupa barangan runcit seperti beras, susu, gula, tepung, makanan dalam tin dan lain-lain lagi diberikan secara terus dengan kerjasama pasarai Lulu Group Sedang Berhad. Ya, pesanan-pesanan demi kebaikan semua itu menutup tirai
Berita perdana edisi Rabu 8 April. Bagi anda patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Seperti pesanan itu juga tadi, duduk di rumah ialah satu-satunya penawar terbaik untuk mencegah COVID-19. Jaga diri dan keluarga anda serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Dan terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Duduk.